amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sidang jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat menghadirkan diri ke rumah Allah, sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu Jumaat secara berjemaah. Alhamdulillah, syukur kita boleh buat lagi solat Jumaat. Ada setengah negeri yang merah tak boleh buat Jumaat kan. Allahu Akbar, kita dapat solat Jumaat sama-sama. Dan insya-Allah alhamdulillah kita sama-sama dapat duduk dalam tazkirah sambungan 2 kali khutbah. Tadi cerita khutbah, ni kita tazkirah tuan-tuan. Saya nak ajak satu perkara tuan-tuan, satu kata-kata pepatah Arab. Pepatah Arab kata al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Pepatah Arab ni dia kata waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tak mampu potong dia, dia potong kamu. Kita tak boleh kerat waktu kita, waktu tu mai kerat kita. Allahu Akbar. Ada kata-kata pepatah lain dia kata lagi al-waqtu kaz-zahab. Waktu itu umpama seperti mana mah. Berharganya waktu-waktu dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita masuk tahun baru ni, kita dah tinggal tahun lama tinggal kita. Maknanya tuan-tuan, kita duduk dekat dah dengan apa yang namanya lubang kubur. Setahun dah habis dah umur kita. Tuan-tuan dah guna dah setahun. Kalau peruntukan ada 10,000, tuan-tuan dah guna 9,000, tinggal 1,000. Umur kita ni Allah bagi dah ada limit. Tuan-tuan, umur kita bukan unlimited, ada limit. Kalau kita guna sampai saat dia habis. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang ni saya nak ajak tuan-tuan peringat pada petang ini. Tuan-tuan, ada satu cerita. 2 orang Indonesia. Dia mai duduk di Malaysia. Naik kapal yang sama. Dia sampai-sampai tu tuan-tuan, 2 orang Indonesia ni. Dia mai-mai tuan-tuan, dia pi berpisahlah depa. Mai kapal yang sama. Seorang pergi kerja satu kebun, seorang pergi kerja satu kedai. Tuan-tuan, bila ujung tahun 2 tahun duduk sini, tiba-tiba depa nak balik Indonesia, depa naik kapal yang sama. Maka berlakulah dialog. Dia kata, orang yang pertama tanya, ni nak buat balik Indonesia ni lepas duduk 2 tahun di Malaysia ni, buat balik banyak mana? Hak kawan yang pertama kata, saya mau balik bawa pulang 3 juta pak. 3 juta. 3 juta apa? Rupiah rupanya. 3 juta rupiah. Sebab apa 3 juta rupiah? 3 juta rupiah ni orang pedik tak tahu. Tuan-tuan kan, kira tengok. Kawan ni kata, awak pasal apa buat balik 3 juta rupiah? Dia kata gaji murah tempat saya kerja ni. Boleh jimat sikit-sikit ya, 3 juta rupiah. Dia kurang duit kita upah 900 kot no. Tuan-tuan, dia kurang gitu. Lepas tu kawan ni tanya, kawan ni pula, ni nak balik Indonesia bawa balik berapa? Saya 30 juta pak. 30 juta. Pasal apa hang ni mai sekali dengan aku, naik kapal sekali dengan aku, balik sama dengan aku, tapi aku 3 juta, hang 30 juta. Pasal apa? Dia kata saya tempat kerja saya gajinya besar pak. Tuan-tuan, saya kerja tempat yang ganjarannya besar. Tuan-tuan, lagu itulah cerita kita akhirat besok. Kita akan jeromuh di padang mahsyar besok. Tengok-tengok, kawan kita satu masjid Korea, Masjid Bukhari. Beratuk tuan-tuan terima buku suratan amal. Tiba-tiba amalan kawan ni sikit, amalan kawan ni banyak. Di padang mahsyar ni kita akan tengok sebahagian daripada kita teriak pasal apa? Pahala sikit. Padang mahsyar besok tuan-tuan, setiap orang akan ditimbang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amalan walaupun kecil lah, tapi benda baik dia dapat tengok pahala dia, balasan dia. Siapa yang buat benda jahat sikit je, kecil je, dia akan dapat tengok balasan di sisi Allah. Ada orang tuan-tuan balik akhirat dia kaya, duit banyak, pahala banyak. Ada orang balik tuan-tuan muflis. Ada orang balik pada padang mahsyar tak ada pahala sikit. Tuhan bagi hidup dia sama dengan kita. Umur dia dalam dunia tetap 80, kita pun 80. Kita pun lebih kurang dengan dia. Umur umat Nabi Muhammad ni kan panjang sangat. Nabi kata a'maru ummati baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yujawwiz zalik. Nabi kata umur umat aku ni dia antara 60 ke 70 ya. Sikit sangat yang dapat melangkau pi 75 80, sikit sangat. Biasanya 60 61 kena jantung habis. 65 kena Covid pula habis tuan-tuan. Lah ni depa duk minta senarai. Jadi saya sekolah duk minta senarai. Siapa-siapa yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Siapa dia? Orang lemak jantung, ada keciman darah tinggi, risiko tinggi Covid. Sila buat lapor diri. Oh sila mengaku tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Lah ni jangan main. Kira tuan-tuan, orang yang ada penyakit banyak ni risiko tinggi kena Covid. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak mati ni tak ada risiko pun tiba-tiba mati boleh. Sebab tu kita kena peringat. Tuan-tuan, muslimin sidang Jumaat rahimakumullah. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk dalam dunia ni kena pandai. Kita kena cari bekal sebanyak mungkin untuk kita bawa balik ke akhirat. Di petang ni saya nak bagi tazkirah ringkas ni. Kawan Indonesia pertama dapat 3 juta ya, pasal dia pergi kerja tempat gaji murah. Dia duduk puluh kerja satu tak mau ubah kan. Kawan seorang ni 30 juta. Pasal apa? Pasal dia pandai. Dia pergi kerja tempat gaji mahal. Kan dia jaga tempat gaji mahal. Lagu itulah kita tuan-tuan dah lah umur tak panjang, pergi duduk kerja tempat gaji murah sikitlah pahala. Kita nak jaga tempat hak gaji mahal, pahala banyak. Apa dia? Saya nak abang berapa tempat ikut Nabi SAW. Yang kadang-kadang kita duk biasa tengok, biasa buat, tapi kita tak apa jaga. Baik, tempat hak pahala banyak ni tuan-tuan, gaji mahal nombor 1. Gaji mahal lah kalau kira gaji ni. Yang pertama pi buat ibadat mayar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nabi kata salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa al Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 fi ma siwahu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi kata apa? Siapa mai solat di tempat aku ni, sembahyang di Masjid Nabawi, dapat pahala ekstra bonus 1000. Masjid Bukhari ni kita dapat 27, kita pergi sembahyang di Masjid Nabawi dapat 1000. Tak ada yang boleh tak ada boleh lawan melainkan Masjidil Haram. Mayang di Masjidil Haram, kamu akan dapat bonus pahala 100,000. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Hadis sahih. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tuan-tuan, lah kita pakat duk teriak lah. Pasal apa nak pergi Mekah tak boleh. Tuan-tuan, sedih tuan-tuan. Kita duk biasa bulan 12 cuti sekolah duk pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Duk pergi buat umrah. Tuan-tuan tak boleh. Allahu Akbar, sedih tuan-tuan. Tapi ada orang tak sedih. Ada orang tak berasa apa tuan-tuan. Tak berasa nak pergi. Kita pun tak tahu pasal apa. Bukan tak ada duit, tapi tak dapat hidayah. Orang duk cerita Mekah tak boleh pergi, dia tak ada apa. Tak apa saya jangan tak boleh pergi sekolah sudah. Astagfirullahaladzim. Dia duk teringat nak makan tom yam siapa. Ada juga jumpa kawan-kawan. Saya kalau besok cuti ni ustaz duk pergi makan tom yam balik sana sedap tak? La ilaha illallah tuan-tuan. Orang duk kira Covid, dia duk kira tuan-tuan. Sedap lagi tu. Sedap sekolah tak mana apa tuan-tuan. Kita nak cerita apa tuan-tuan? Kalau ada can. Ni azam tahun ni kita doalah mudah-mudahan bila Saudi buka peluang kita nak pi. Pasal apa nak pi? Nak semayang.
Kita nak dapat pahala, bonus pahala ekstra, bonus gegak berganda kepada nama tak kira tuan-tuan. 100,000. Sebab tu orang pergi Mekah ni tuan-tuan, dia pulut bayang 5 waktu dia tak pernah tinggal. Pasal ni pahala ni. Ada orang kata ustaz, kita ibadat tu kira pahala sangat. Amboi tuan-tuan, macam dia wali Allah. Tuan-tuan, tarah tok wali boleh dia buat ibadat tu pasal kesukaan dia. Dia buat dah hari-hari dia buat benda yang sama, dia tak fikir lah pahala. Kita bukanlah, kita tuan-tuan orang lekeh kena fikir pahala dulu. Mai satu tahap tuan-tuan tak fikir lah, kira seronok seronok tawaf, seronok sa'i, seronok sembahyang jemaah ni satu tahap. Tahap lah ni dia kena fikir pahala. Azam, lepas ni kita nak pergi Masjid Nabawi. InsyaAllah nak pergi Masjid Haram. Satu. Yang kedua tuan-tuan, tak boleh pergi Mekah. Kita tak boleh pergi Mekah. Jangan tinggal sembahyang berjemaah di masjid. Pasal apa? Pasal Nabi kata salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata siapa mai sembahyang di masjid ni, pahala dia 27 kali ganda jika dibandingkan sembahyang seorang. Ada orang dia duduk sedih, dia kata nak pergi Mekah tak boleh. Aduh, tak main masjid. Masjid pun tak boleh juga. Astagfirullahaladzim. Kita ni kalau tak boleh bawa kaki kita main ke Masjid Bukhari ni, macam mana nak bawa kaki kita pergi Masjid Nabawi? Anak kita, kalau Masjid Bukhari ni pun kita tak boleh bawa dia masuk, macam mana kita nak bawa dia masuk syurga Allah? Tuan-tuan, bawa masjid Allah pun tak boleh masuk, Baitullah pun tak boleh masuk, macam mana nak masuk syurga Allah? Kita nak pergi ibadat nu, tawaf sa'i, lagu mana nak pergi kalau masjid ni pun tak boleh naik? Allahu akbar tuan-tuan. Sebab tu rugi orang yang sembahyang seorang. Bagus dah sembahyang ni, bagus dah jaga solat 5 waktu, bagus dah, tapi bawa mai sebab rugi. Datang kira tengok satu hari kita hilang berapa pahala. Mayang seorang dapat pahala 1, mayang di masjid 27. Sehari kita hilang 26 kali dengan 5. Tuan-tuan, kali tengok berapa? Kali 27 kali ganda akan hilang. 27 kita dapat 1 mayang, 27 kali ganda kita hilang. Tiap-tiap kali sembahyang, bukan 1, 5 waktu kali dengan 30 hari, kali dengan dengan bulan, kali dengan tahun. Tuan-tuan, berapa banyak kita rugi. Mai akhirat duduk terpelau, tengok lah kawan ni duduk sebelah rumah aku, awak pahala dia banyak, dia sembahyang, aku sembahyang, tapi kita sembahyang di rumah, dia mai sembahyang di masjid. Kita pergi ke jamaah sekali sekala, kadang-kadang, jarang-jarang, dia hari-hari, maka dia dapat pahala besar. Baik tuan-tuan, itu satu tuan-tuan. Yang kedua, sembahyang fardu berjemaah di masjid. Yang ketiga tuan-tuan, kita jaga solat sunat di rumah. Solat kita ni tuan-tuan, kalau solat fardu di masjid, Allah bagi 27 kali ganda. Tapi kalau solat sunat di rumah, Allah bagi 25 kali ganda. Kita sembahyang witir di rumah seorang-seorang, maka dapat 25 kali ganda. Kita sembahyang tahajud di rumah, dapat 25 kali ganda. Dia beza kita tuan-tuan. Dalam hadis Nabi kata, salatul rajul tatawwa', salatul ar-rajul tatawwa' haitsu la yarahu an-nas, haitsu la yarahu an-nas, ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Hadis ni tuan-tuan riwayat daripada Abu Ya'la, yang disebut oleh dalam Sahih Jami' ni sebagai hadisun sahihun. Baik, apa dia tuan-tuan? Semayang satu orang laki-laki tatawwu', mayang sunat, mayang tahajud, mayang witir, mayang duha, seorang-seorang dia di rumah. Haitsu la yarahu nas, orang tak nampak. Dia makit tengah malam tu, kita tua-tua ni tuan-tuan, Allah bagi kunci pada prostit. Prostit kita ni tuan-tuan, dia bila kuetor, prostit kita ni ada masalah. Tu dia kira nak kecil pukul 4.30, pukul 5. Tu tak tuan-tuan? Siapa pun tak kira siapa. Pukul 4.30, pukul 5 tu nak kecil. Kalau gagah duk tidur, kecil tilam lah tuan-tuan. Semua orang tua lebih tu.
Dia Allah jadikan satu sistem, memang dia jaga waktu pagi awal pada orang. Mangkit tuan-tuan, mangkit pi tandas, pi kencing, mandi. Tua-tua tak boleh mandi wajib dah ustaz. Tak apalah, mandi sunat bagi segar. Ambil wuduk, pi sembahyang tahajud 2 rakaat. Sunat taubat 2 rakaat. Solat witir 3 rakaat. Lepas tu baca Quran, sudah. Dapat pahala berapa tuan-tuan? 25 kali ganda. Allahu akbar. Buat tuan-tuan. Saya cerita ni bukan pasal saya kuat buat, tapi kita nak ajak mai kita pakat-pakat buat. Hak inilah bekal tuan-tuan, ya. Allah kata wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Sebahagian daripada malam sujudlah, tasbihlah. Allahu akbar tuan-tuan. Tuan-tuan, sebahagian daripada malam kita tua dah tuan-tuan. Tua dah. Bila lagi kita nak tahajud ni tuan-tuan, duk asyik makit subuh terkejut tuan-tuan. Tua dah. Lepas tu duk mengadu hai kat tu imam, tak apa boleh lena. Tak apa boleh lena apa? Khutbah lena. Tuan kan, orang duk khutbah dia lena. Tak apa boleh lena apa? Masa duk dengar kuliah lena. Kadang-kadang duduk saja atas kursi lena. Malam tak boleh lena. Kelipok kan. Ambil orang tua dia ada masalah lena malam. Ada lena banyak. Siang kerja lena. Bila tak boleh lena tu, bagus. Saya pernah orang main duk tanya masalah tak lena. Saya tak bagus. Bagus apa ustaz tak lena tak lena. Ambil wuduk pergi sembahyang. Sat je 2 rakaat lena tu. Kan? Ada lena. Kita nak lena rehat dalam kubur lah tuan-tuan. Dalam kubur lah. Lepas tu Tok Bilal tu imam. Dia baca talqin. Dia kata apa tuan-tuan? Wahai si mati, hendaklah kamu tidur seperti mana tidurnya pengantin baru. Nak dengar tak orang tu imam dia baca talqin? Tu imam pun satu hari dia baca talqin bahasa Arab. Mana dengan Tok Bilal pun tak faham, kadang-kadang dengan dia yang baca pun tak faham kan. Talqin bahasa Arab. Dia kata naum al-aris, tidur seperti mana tidur pengantin. Tuan-tuan kan. Tidur dalam kubur, tidur tuan-tuan kan. Itu tempat kita rehat. Dalam dunia bukan tak boleh lena, boleh tapi kena cari makan. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Tuan-tuan muslimin, sidang Jumaat yang keempat. Kita mai sembahyang Jumaat tadi tuan-tuan. Ramai orang mai sembahyang Jumaat ni pahala bukan serupa. Tuan-tuan ingat sama lah. Ulama sebut kalau kita cerdik, kita jaga adab-adab hari Jumaat. Apa dia? Satu hadis Nabi, riwayat Ahmad Abu Daud. Nabi kata man wassala yaumal jumu'ah wa ghtasala summa bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min baitihi ila al masjid amala sanah ajra siyamiha wa qiyamiha. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Ramai orang riwayat hadis ni. Satu benda yang sangat besar Allah bagi. Allahu akbar. Apa dia? Nabi kata siapa maki awal, ghassala, dia basuh dan dia mandi. Ghassala wa ghtasala, dia maki, dia basuh dan dia mandi. Ada seorang ulama kata ghassala, dia mandikan anak dia. Tu ghassala. Ada kata ghassala ni dia kata mandi. Ada yang kata ghassala tu dia mandikan anak dia, bini dia. Tak pernah mandikan bini ya? Tak pernah. Mutu pun kita tak pernah mandikan. Allahu akbar. Mandikan anak. Gerak anak tu awal mai pak nak mandi tu kita pergi masjid tu, ada setengah maksud lagu tu. Kan? Ada yang kata kita makik, kita basuh, lepas tu kita mandi. Siapa yang mandi pagi Jumaat, kemudian bakara wa btakara. Bakara ni makna apa tuan-tuan? Segera dan bergegah. Awal, mewah. Segera dan bergegah. Kita dok pergi masjid mana ada segera. Pukul 12 tak ada orang ni. Nabi kata bakara wa btakara, piawah. Wa btakara, bergegah pergi. Kemudian Nabi kata lagi wa masya, jalan kaki. Rumah kita dekat dengan masjid, pi awal jalan kaki, walam yarkab, jangan duk naik motor. Jangan duk naik kereta. Nabi tak jalan kaki. Tuan-tuan, ni syiar. Syiar tuan-tuan.
Kita tengok di Masjidil Haram, orang duk jalan kaki pada hotel 400-500 meter tu. Cantik tak tuan-tuan? Turun berdam, bawa anak bini berdam pergi masjid. Kan? Kita tak nampak tuan-tuan, duk dalam kereta semua, main duk parking sana, kita tak tahu nak pergi mana kan. Cuma kita pakai pakaian yang putih semua, pakai berjalan, nampak syiar. Lah yang duk buat syiar ni Puak Hinu. Puak Hinu dia duk ubah tokong dia tuan-tuan, dia duk berjalan kaki. Saya duduk Kuala Selangor tu tuan-tuan, tempat tu orang Hindu banyak kan. Dia kira ubah tokong, dia ubah tokong dia pergi tanah, dia pergi ikut ramai-ramai. Ubah tokong pergi tanah ramai-ramai. Sebab apa? Itu syiar agama dia. Dia pergi kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Ni kita agama kita ni tuan-tuan ada syiar dia. Kan Nabi suruh jalan kaki. Kalau rumah dekat lah. Jangan rumah tuan-tuan jauh sampai masjid katuk beratai dia. Nabi suruh mewah jalan kaki. Lepas tu Nabi kata masuk wadana minal imam. Bila mai jangan duduk bawah, naik mai dekat dengan imam. Kita orang Melayu ni perangai kita mai masjid awal tapi start soft belakang. Kan cari tiang ni aku yang punya. Tiang ni aku punya, cuk dulu tuan-tuan, cuk tiang kita ni kan. Nabi kata wadana minal imam. Mai duduk dekat ni, mai duduk dekat ni. Kat imam ni tuan-tuan. Mai penuh soft awal tu. Wadana minal imam. Wastama'a, khutbah kena dengar. Jangan bila khatib mula khutbah aja kira lena khurah tuan-tuan. Wastama'a, dengar. Walam yalgha, dan tak lara, tak lalai. Tadi tu bila duk buat. Faman lara, siapa yang leka, duk main telefon, siapa leka. Kadang-kadang orang leka ni tak mesti main telefon. Ni dia duk kunah ni. Tuan-tuan duk kunah kapek ni. Kunah kapek pun dah. Tuan-tuan kan, berlubang habis kapek tu. Ada duk kunah. Zaman sahabat Nabi dia duk kunah ni. Dia duk kunah batu. Sebab dulu depa tak ada kapek, depa duk dalam pasir. Dia duk bilang ni. Kita pun dah gitu tuan-tuan kan. Duk kunah telefon. Astagfirullah ni. Walam yalgha, dia tak lara, dia fokus. Dia tengok khatib kata apa. Maka dia dapat pahala bila dia buat macam tu tiap-tiap minggu pahala dia macamlah dia dapat pahala apa tuan-tuan? Ibadat sunat puasa setahun dan qiyamul lail setahun. Setiap minggu dia duk mai tu seolah-olahnya dia duk ni nampak ni. Dia duk mai setiap minggu ni Allah bagi kat dia macam dia duk qiyamul lail. Kita nak qiyamul lail setiap malam tak larat. Puasa sunat pun tak ada tuan-tuan. Kita ni bersunat boleh, puasa sunat tak boleh tuan-tuan. Puasa sunat kaki roti canai 3 biji ni lapak boleh tuan-tuan. Nak puasa sunat bayar apa? Maka nak dapat pahala puasa sunat setahun kena buat ni. Baik, satu lagi tuan-tuan saya nak sebut ni halah. Kita ada pukul 3, pukul 2.43 iaitu tuan-tuan mai sembahyang subuh berjemaah, lepas tu jangan duduk balik. Mai sembahyang subuh berjemaah di masjid, tunggu sampai naik matahari. Pasal apa? Ni pasal dah. Nabi kata man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah rawahu Tirmizi. Hadis ni tuan-tuan sahih riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata siapa mai sembahyang subuh berjemaah, lepas subuh tu dia duduk zikir, dengar kuliah subuh ke, baca Quran ke, pegang tasbih ke, tahlil ke, tak balik, dia duduk dengar. Dapat apa tuan-tuan? Orang ni kata Nabi, lepas tu naik matahari sampai naik waktu syuruk ni tuan-tuan, masuk waktu duha, dia sembahyang duha 2 rakaat. Sembahyang duha 2 rakaat. Maka dia dapat pahala seolah-olah dia pergi haji dan umrah yang sempurna. Tuan-tuan, jadi berapa orang boleh buat lagu ni tuan-tuan? Sunnah Nabi tuan-tuan. Kita tuan-tuan cuti pun kalut nak balik. Cuti kita pencen lah tuan-tuan, pencen ni kalut nak balik. Pasal apa? Takut roti canai habis, lepak tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Tunggulah lepas daripada subuh ni, tunggu tengok pukul berapa naik syuruk, pukul berapa tuan-tuan. Syuruk naik 7.30. Lagi tak naik matahari dengan dah balik. Tunggu sampai masuk waktu duha kan. Solat 2 rakaat balik lah. Pergilah singgah kedai roti canai ke, teh tarik ke apa ke, tiap hari. Kita nak pergi umrah tak boleh.
Tapi kita ada chance untuk dapat pahala menghadiri ni tuan-tuan, seolah-olah kita dapat pahala umrah. Tamah ni makna sempurna. Ni pahala pi buat haji atau umrah. Allahu akbar. Tapi jangan tuan-tuan kata saya tak ada pi haji dah ustaz. Saya dah buat ni lama dah, haji tak wajib lah. Tak, haji tetap wajib. Bila kita mampu kita kena pi. Tapi nak dapat pahala extra bonus tu ni lah boleh. Baik, satu lagi tuan-tuan. Last. Nabi kata man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman rawahu Tabarani. Siapa yang pergi masjid nak ngaji, malam ni ada kuliah, dia mai di rumah tu niat saja aku nak pergi masjid kerana aku nak ngaji, ataupun nak pergi mengajar, ustaz pun mendapat pahala ni. Sahaja aku nak keluar rumah nak pergi mengajar kerana Allah Ta'ala, maka dia pergilah masjid, duduk dalam masjid tu dapat pahala orang mengerjakan ibadat haji ataupun umrah sempurna. Allahu akbar. Boleh tak kita? Boleh, benda senang ya. Setiap hari boleh pahala main mengaji. Hari-hari kita boleh dapat. Tapi pasal apa kita tak jaga? Batu anak kita tuan-tuan bawa mai lah. Bawa mai. Pasal apa? Pahala besar ni tuan-tuan. Balik ilmu. Tapi kena sebut niat. Malam ni ada kuliah. Siapa dia? Ustaz Hasan Basri. Contohlah tuan-tuan. Jom kita pergi mengaji. Niat sahaja aku nak pergi mengaji kerana Allah Ta'ala. Niat daripada rumah. Jangan saja siapa mengajar tu. Sedap aku tunggu. Tak sedap aku belah tuan-tuan kan. Ngaji ni saya nak abad kat tuan-tuan, wajib fardu ain. Siapa tak main mengaji berdosa, melainkan dia tu orang yang alim, tok guru, apalah tuan-tuan. Nabi kata talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Tuntut ilmu ni fardu ain pada orang Islam, laki-laki dan perempuan. Lagi mana dia tak alim, lagi tu dia kena mengaji. Kan? Lagi tu dia kena duk main, tak boleh tuang. Kalau duk tuang tak pandai, tak alim ni dosa. Tuan-tuan kan. Sebab tu kita kena mengaji. Tak kira lah mengaji masjid ni kan masjid mana ke, dia kena pergi mengaji. Tapi payah agak tuan-tuan, masjid dekat-dekat. Orang tanya dia, awak tak main mengaji masjid kami? Dia abang pergi mengaji masjid tu. Orang sana tanya dia, awak tak main masjid ni? Dia tak main masjid ni. Rupa mana apa dia tak pergi? Tuan-tuan, ada agak orang begitu. Astagfirullahaladzim. Kita kena masjid, pergi mengaji insyaAllah. Tu saya tuan-tuan sebagai tazkirah pada petang ni, mudah-mudahan ada tambahan manfaat ilmu yang dapat kita hayati dan kita amalkan sama-sama insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.